Didik TV KPM. Baik, seterusnya kita akan lihat tentang kesan perkembangan nasionalisme. Kesan ini kita akan lihat dalam 3 aspek, iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Baik. Ya, dari segi politik kita akan lihat bagaimana peningkatan peluang pekerjaan, dasar desentralisasi British itu sendiri dan apa impaknya kepada masyarakat Cina, India dan juga tindakan British itu sendiri. Dari segi ekonomi kita akan lihat bagaimana kemunculan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat dan juga bagaimana fungsi pendidikan itu dalam membantu meningkatkan taraf hidup. Dan yang ketiga kita lihat bagaimana masyarakat mula sedar akan kepentingan pendidikan sehingga mereka berusaha untuk mengumpulkan dana. Dan yang ketiga ialah dari sudut sosial, kita akan lihat bagaimana masyarakat mula menuntut peluang pendidikan, kemudian wujudnya peningkatan lepas SITC, pendidikan untuk wanita dan sedikit tentang masyarakat India, Ceylon dan juga China. Baik, kita pergi kepada yang pertama dari sudut politik. Bagaimana gerakan nasionalisme ini berjaya membantu untuk meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran kerajaan. Seperti yang saya jelaskan, masyarakat ataupun kelompok intelektual berpendidikan Inggeris ini sangat mendesak supaya masyarakat kita diberi peluang untuk terlibat di dalam sektor pekerjaan dalam pentadbiran kerajaan, dan kita lihat bagaimana kesannya bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service MCS bertambah dari 7 orang pada tahun 1930 dan bertambah kepada 20 orang pada 1937. Ya, dalam tempoh 7 tahun ada peningkatan bilangan. Inilah contoh bagaimana kesannya. Dan masyarakat Cina itu sendiri, bagaimana golongan revolusi mula memandang pendidikan ini sebagai suatu yang penting. Dahulu masyarakat Cina lebih berorientasikan mencari pendapatan dan juga keuntungan sahaja, sehingga mereka mengabaikan elemen pendidikan, ya Nisa. Jadi bagaimana masyarakat mula mewujudkan kelab bacaan dan juga pasukan drama untuk menyampaikan berita daripada negara Cina, dan akhir sekali mereka mewujudkan sekolah Cina ini yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar untuk memperkasakan pendidikan dalam kalangan masyarakat Cina. Dan yang ketiga kita lihat bagaimana reaksi British ini sendiri, ya. Bagaimana British mula berhati-hati dan bertindak mengadakan sekatan. Sebenarnya apabila masyarakat semakin cerdik, makin sukarlah penjajah untuk mengawal masyarakat tersebut. Ya. Jadi apa yang berlaku, British terpaksa mengambil tindakan keras kepada tokoh-tokoh nasionalisme ini. Contohnya Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan juga Ahmad Bustamam ini, sampai mereka ditangkap dan dipenjarakan di Singapura sehinggalah mereka dibebaskan ketika penguasaan Jepun di tanah Melayu pada tahun 1942. Ya. Ini ialah contoh bagaimana dari sudut politik. Seterusnya kita lihat bagaimana dasar British itu yang tidak mesra kepada kuasa dan juga kedudukan Raja-Raja Melayu ini mula dibantah oleh masyarakat Melayu. Ya. Dan mereka mula menyuarakan tentang isu bersabit dengan permasalahan ini dalam Persatuan Peringkat Negeri, dan juga kita lihat bagaimana masyarakat India mula muncul sebagai masyarakat yang mula memandang tanah Melayu ini sebagai sebuah negara yang mereka akan diami dalam tempoh yang agak lama, sehinggalah kita lihat masyarakat India menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia pada hari ini. Ya. Dan sebahagian daripada mereka ini yang lahir di tanah Melayu, mereka menggelarkan diri mereka ialah the straight born of people. Ya. Jadi bila kita lihat di sini, mereka sudah berusaha untuk membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan dan cakna politik di tanah Melayu. Baik, kita lihat dari sudut ekonomi, bagaimana dalam karya-karya ini mengkritik tentang orang Melayu yang mudah ditipu di dalam perniagaan, orang Melayu yang malas berusaha untuk mewujudkan kesatuan dan juga kooperasi dari sudut ekonomi. Kesannya ialah munculnya kesedaran untuk berniaga. Ya. Kita lihat bagaimana hasil gesaan kaum muda ini membangkitkan kesedaran semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. Dan ada persatuan seperti Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura ini ditubuhkan, dan semangat berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kemajuan berjaya dibangkitkan. Baik, seterusnya kita lihat dari sudut pendidikan, bagaimana masyarakat mula melihat
bahawa pendidikan itu suatu yang sangat penting. Pada awalnya penekanan pendidikan British ini kepada pendidikan tahap rendah saja. Maksudnya di sekolah rendah saja, Nisa. Secara asas saja. Ya, secara asas saja, tahu tentang bertukang dan bertani saja atau mengenal huruf saja. Tetapi mula menimbulkan semangat untuk belajar lebih lagi dalam kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi apabila tokoh seperti Zaba ini membangkitkan isu ini semasa mengajar di SITC. Dia mengkritik tentang sikap kita yang tidak memandang ilmu pengetahuan dengan lebih tinggi lagi, dan golongan-golongan yang menjadi pelatih di SITC ini akhirnya keluar dan juga menyebarkan mesej, membangkitkan kesedaran untuk masyarakat mendalami pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris itu sendiri. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana masyarakat mula melihat bahawa pendidikan ini perlukan pelaburan, modal, ya, dan mereka mula mengumpulkan dana untuk pendidikan. Kita lihat bagaimana akhbar The Malay Mail dan juga The Malaya Tribune mengasaskan dana membantu orang Melayu belajar di luar negara. Ya, bagaimana kita nak belajar di luar negara hari ini, kita perlukan beasiswa ni, bukan murah. Perbelanjaan yang besar. Ya, memerlukan perbelanjaan besar. Jadi sejarahnya jika kita lihat di sini, usaha mengumpulkan dana ini sudah ada, dan kita lihat tokoh seperti Tunku Abdul Rahman, ya, Tunku Yaakob dan juga Muhammad Zain Arifin ini antara kelompok contoh kita berjaya menghantar anak Melayu belajar di luar negara. Dari segi sosial, Nisa, ya, kita lihat bagaimana masyarakat mula menuntut peluang pendidikan, dan apabila ia disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan, masyarakat mula lebih cakna, dan wujudnya peningkatan lepasan SITC, ya, bagaimana golongan yang mendapat pendidikan ini mula bertambah daripada 58 orang pada Mac 1924 kepada 141 orang pada September 1940, ya, yang akhirnya mereka ini pulang semula kepada masyarakat sebagai seorang guru dan membantu meningkatkan taraf pendidikan dalam kalangan masyarakat. Begitu juga dengan pendidikan untuk wanita, ya, bagaimana Ibu Zain di Johor menggerakkan gerakan ini, dan semakin ramai guru wanita muncul dalam arena pendidikan bagi mendidik anak bangsa, ya. Dan kita lihat bagaimana isu ini merupakan suatu isu yang cukup dekat di hati kita, dan itulah contoh kejayaan daripada gerakan nasionalisme. Dan sedikit tentang masyarakat India dan Ceylon, ya, kita lihat bagaimana masyarakat ini mula mewujudkan persatuan, ya, untuk memikirkan tentang perpaduan, tentang bergerak seiring. Dan masyarakat Cina pun sama, kita lihat bagaimana Tan Chee Lock misalnya, ya, menggerakkan badan-badan dan juga gerakan untuk memastikan masyarakat Cina juga tidak tertinggal mendapat akses kepada pendidikan, ya. Jadi, Nisa, ini ialah sebahagian daripada apa yang kita lihat kesannya apabila gerakan nasionalisme itu digerakkan. Jadi, Nisa, saya nak buat satu lagi permainan. Boleh, cikgu, iaitu tak ada masalah. Permainan teka maklumat, ya. Okey, mungkin murid-murid akan bersedia dengan kertas A4, catatkan semula jawapan ini dalam bentuk jawapan yang betul. Baik, jawapan yang betul. Murid-murid di rumah pun boleh cuba untuk menjawab soalan-soalan akan dipaparkan. Jom, cikgu, kita pergi kepada soalan pertama. Kita pergi soalan yang pertama. TALAUP. Apa jawapannya? Okey, pembayangnya ada di sini. Saya nak minta Nisa tolong baca ke pembayang untuk murid kita di sana. Yang pertama, akhbar ini merangsang pemikiran masyarakat Huaqiao, kaum Cina seberang laut, untuk kekalkan identiti dan perjuangkan nasib wanita serta perasaan cinta akan negara Cina, dan orientasi serta aspirasi penulisan akhbar cenderung ke arah negara asal mereka. Kita telah sentuh. Kalau ada jawapan, terus je angkat jawapan anda. Jangan tunggu. Terus je angkat jawapan yang di rumah. Susun semula jawapan anda. Sila angkat susun terus. Susun saja huruf-huruf yang ada. Okey, tinggi sikit. Latipah Roslina. ke apa benda tu? Latpau, okey. Javier, Kartik, bagaimana dengan jawapan anda? Latpau, betul ke, cikgu? Latpau, ya, betul. Kita lihat jawapannya tepat sekali, Latpau, ya. Kita lihat soalan yang kedua, kita uji lagi mereka. Boleh. Okey. Akhbar ini ditulis oleh Muhammad Rakawi Yusof, Muhammad Awi Anang, Muhammad Daud Abdul Ghani, dan menjadi saluran untuk menyedarkan kaum yang dijajah. Akhbar ini juga menggesa masyarakat bangkit menuju kemajuan. Pembayang telah diberikan. Pembayang diberikan. Adakah anda kenal tokoh-tokoh yang disebut dari negeri mana? Murid-murid di rumah ada yang dah dapat jawapan tu, yang di dalam talian angkat je, tak apa, angkat je terus jawapan anda. Siapa yang dah siap?
Ya, Fajar Sarawak. Kartik, Kartik belum siap. Sama? Ya, sama. Fajar Semua tepat Sarawak. sekali. Fajar Sarawak. Baik. Okey, seterusnya. Kita pergi ke soalan yang ketiga. Ini jawapannya tepat. Baik. Ini saya berikan pada Nisa untuk bacakan. Boleh. Lepasan Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK. Tokoh ini dikategorikan sebagai intelektual berpendidikan Inggeris dan menggunakan kedudukannya dalam kerajaan untuk suarakan hak pendidikan orang Melayu. Beliau menuntut British membaiki taraf hidup dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Siapakah tokoh yang dimaksudkan? Kita ada huruf yang telah diterbalik-terbalikkan. Angkat terus jawapan anda. A-H-U-L-N-C. Semuanya menjawab. Raja Chulan, cikgu. Raja Chulan, adakah jawapannya tepat? Betul. Ya, betul. Ya, tepat sekali. Dan yang terakhir mungkin. Yang terakhir, Anissa, boleh. Okey. Saya berikan. Ini sebuah syarikat yang menyuburkan kegiatan penerbitan akhbar beroperasi di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Cepat dan pantas ya. Tadi saya dah terangkan. Kita lihat. Murid-murid di rumah ada yang dah dapat jawapannya. Ada yang angkat tangan pula di depan kaca televisyen tu. Okey, kita lihat jawapan rakan-rakan kita di sini. Panjang kalau dah tulis angkat je terus. Angkat saja. Roslina mungkin dah bersedia. Roslina ni laju ya menulis. Laju. Jawapannya sentiasa betul-betul pantas. Teliti dan perhati. Ini jawapan Roslina. Kita lihat rakan-rakan yang lain, Najihah, Kartik dan juga Xavier, macam mana dengan jawapan mereka. Okey. Dah selesai. Jelutong Express. Itu syarikat bas ya. Itu pengangkutan. Tak apa. Dia dah dapat yang betul tu kat situ. Kartik bagaimana? Okey, Xavier pun. Okey, kita betulkan satu S tertinggal pada jawapan Najah tapi tetap betul ya. Tetap betul. Baik. Kita lihat adakah tepat jawapannya? Ya, tepat sekali. Jelutong Press. Baik, Nisa, kita buat sedikit kesimpulan. Kesimpulan dan juga pentaksiran penilaian keseluruhan saya kepada berikan murid-murid kita. Sebelum saya berikan markah kepada mereka, saya pulangkan kepada mereka untuk memberikan respon terhadap topik yang kita belajar hari ini. Siapa nak berkongsi? Mungkin kita boleh panggil satu murid untuk berkongsi respon silakan. anda. Silakan. Mana-mana murid boleh kongsikan. Silakan, Kartik, silakan. Pada pandangan saya, kehidupan kita pada hari ini mempunyai kaitan dengan perjuangan tokoh-tokoh nasionalis yang kita belajar hari ini. Kita ada kaitan dengan tokoh nasionalis yang kita belajar. Baik, saya berikan rumusan pentaksiran pada hari ini. Markahnya 94 daripada 100 atas usaha yang mereka buat. Dapat A plus dah. A plus dah. Sikit lagi 95 baru A plus. Betul-betul. Sudah A plus ya. Baik, Nisa. Jadi secara rumusannya saya nak terangkan, apabila kita bercakap tentang nasionalisme, dia bersabit dengan perasaan cinta akan tanah air. Daripada perasaan nasionalisme inilah yang menghasilkan semangat kebangsaan, semangat patriotisme, semangat cintakan negara yang ada pada hari ini. Jadi semuanya bermula daripada gerakan nasionalisme. Jadi Nisa, sebelum kita tutup sesi ini, saya nak buat satu perasmian lah. Mungkin dia jadi galeri tokoh nanti. Boleh, tak ada masalah. Saya nak sebelum minta itu, Nisa cikgu, untuk buka dan juga merasmikan. Boleh, saya ada satu soalan untuk cikgu. Bagi rakan-rakan ataupun murid-murid di rumah, bagaimana mereka nak mendapatkan bahan pembelajaran dan rujukan bagi topik kita hari ini, cikgu? Kita boleh dapatkan daripada sumberku. Portal sumberku seperti pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Didik TV KPM